sejati jika terbuat dosa. Hatinya luka punah, sedih dan derita. Jiwanya parah, tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia boleh melupakannya, kerana parutnya masih ada. Ertinya ingatannya pada dosa tak boleh dilupakannya, teringat sahaja jiwanya tersiksa. Teringat sahaja hatinya derita. Payah sekali dia mahu melupakannya. Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka. Begitulah hati seorang mukmin, sentiasa sahaja ia bergelora kerana takut dengan Tuhannya. Lebih lagi setelah terbuat dosa.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, apa khabar anda semua pada pagi ini? Salam Jumaat, salam Yaumul Barakah. Salawat dan salam diutuskan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat seluruh para keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan seterusnya. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya kita dapat lagi tuan-tuan dan puan bersama pada pagi ini untuk meneruskan lagi kuliah kita ataupun pengajian kita, ya. Bersyukur di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman dan Islam terutamanya, kemudian nikmat pernafasan, nikmat rezeki yang kita miliki sehingga hari ini. Sama-sama kita syukurinya dan kita cuba jadikan kehidupan kita untuk pagi ini, hari ini lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, lebih baik daripada semalam, daripada sebelum-sebelum ini tuan-tuan dan puan. InsyaAllah, mudah-mudahan juga untuk penghujung minggu ini ataupun dalam bulan Rejab ini kita dapat memanfaatkan apa segala kebaikan yang boleh dilakukan, insyaAllah, dan sepastinya ada ganjaran lah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kepada semua yang baru masuk, yang memberi salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tersasul dah. Selamat datang semua. Selamat datang yang baru masuk, yang memberi salam. Waalaikumsalam. Jangan lupa bantu saya untuk sharekan dahulu pengajian kita pada pagi ini tuan-tuan dan puan. Sama-sama kita mengimarahkan suasana pengajian kita walaupun secara online, ya. Dengan bantuan tuan-puan lah sebenarnya. Saya nak minta jasa baik tuan-tuan dan puan untuk sama-sama kita sebarkan pengajian kita ini biar ramai lagi yang dapat bersama kita, insyaAllah, mudah-mudahan. Baik, setakat ini saya tengok semua respon sihat, Alhamdulillah. Jadi jangan kita lupakan mereka yang masih lagi diuji dengan kesakitan. Okay? Walaupun kita dalam keadaan yang baik-baik sekarang ni, tak salah ataupun menjadi tuntutan sebenarnya, betul tak? Kita mendoakan saudara semuslim kita yang mana diuji, tak kisahlah sakit ke ataupun diuji dengan perkara-perkara yang mungkin sukar untuk diharungi, maka kita doakan mereka agar Allah mudahkan urusan yang mungkin menjadi agak rumit, sukar, ya. Jadi kita doakan Allah permudahkan, mudah-mudahan. Mungkin tuan-puan sendiri ada perkara-perkara yang kata menjadi rumit nak diselesaikan. Semua orang ada masalah gitu, betul tak? Kami sendiri pun, saya sendiri pun ada juga. Jadi apa yang kita boleh buat, kita ikhtiar, kena ikhtiar lah, cari jalan kan, cari jalan keluar. Kemudian apa pun kita tawakkalna ala Allah, kita serahkan semuanya pada Allah Subhanahu taala dan biarlah Allah yang tentukan. Itu secara orang tak apa, asasnya begitulah. Asasnya begitu. Sebagai kehidupan seorang Muslim, kita tak lari daripada ujian, maka kita akan berserah balik kepada Sang Pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik, kepada yang baru masuk, selamat datang sekali lagi saya ucapkan. Dan Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, sebelum saya terlupa, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang menghadiri webinar bersama Encik Ifan malam tadi. Alhamdulillah, dimaklumkan dalam lebih kurang sekitar 130 lebih semalam yang Alhamdulillah kita kata stay daripada awal sehingga penghujung. Jadi mungkin ramainya di antara kalangan tuan-puan yang sedang menonton live kita pada pagi ini. Alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan jazak. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan-puan yang hadir semalam, memberikan komitmen kita sanggup orang kata apa, meninggalkan sekejap hal-hal di rumah tu demi memberikan komitmen untuk mengikuti pengajian semalam bersama Encik Ifan dalam webinar Ada Apa Dengan Surah Fatihah. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan dapat sesuatu malam tadi, dan apa yang dikongsikan kepada tuan-tuan dan puan, apa yang dikongsikan kepada kita semua malam tadi, moga-moga kita dapat ambil ibrah, pengajaran, ambil iktibar
ya, dan seterusnya meningkatkan keimanan kita lah. Dengan itulah harapannya sebenarnya. Setiap apa yang kita pelajari, setiap ilmu agama yang kita belajar ni, tuan-puan, sebenarnya tujuannya adalah untuk meningkatkan lagi kekuatan kita, orang apa, keimanan lah. Mudah, bahasa mudah nak sebut keimanan. Kerana pakaian seorang Muslim ni adalah iman dan taqwa. Okey, iman dan taqwa. Yang menentukan kita tu adalah iman dan taqwa. Segala tindakan kita, perbuatan kita secara zahiriah kita ni, apa yang kita buat ni adalah berdasarkan ilmu yang kita miliki, kemudian iman dan taqwa tadilah. Itulah pakaian bagi seorang Muslim. InsyaAllah kita nak mulakan ni. So yang belum share, tolong share dulu. Share laju-laju, kata Puan Maznah. Alright. Jadi seperti biasa tuan-puan, untuk hari Jumaat kita ada kelainan sikit. Kita akan berselawat bersama-sama, Nuril Anwar, insyaAllah, hari Jumaat kan. Dan saya rasa tak ada apa-apa, kita boleh mulakan. Dan jangan lupa, boleh bersedia, tuan-puan tak lupa lah pun. Kan, dah tiap-tiap hari tahu dah rutin dia. Cuma saya nak kena ingatkan semula, boleh get ready dengan mashaf masing-masing. Okay. Sebentar lagi kita akan mulakan dengan bacaan Suratul Kahfi ayat 1 hingga 10. Kemudian kita akan pergi terus pada bacaan semasa kita, insyaAllah. Untuk bacaan semasa, tuan-puan boleh rujuk di bawah ni. Saya ada sediakan Surah An-Nisa ayat 23, tuan-puan. Surah An-Nisa ayat 23, muka surat 81, insyaAllah. Baik. Yang baru masuk, selamat datang semua. Baik, jika anda semua sudah bersedia, insyaAllah mari sama-sama kita buka dulu pertemuan kita bagi mendapat keredaan, keberkahan untuk majlis kita pagi ini. Moga-moga kita semua dipayungi sayap para malaikah, insyaAllah. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, tuan-tuan, alhamdulillah kita akan teruskan bersama-sama. Kita selawat bersama-sama. Tahu kan, selawat ni kita dah buat dalam beberapa kali dah, insyaAllah. Kita alunkan sama-sama, tuan-puan. Kita buat kuat-kuat, boleh? Kita buat kuat-kuat, tuan-tuan puan yang kat rumah tu, kita alunkan selawat ini bersama dengan suara yang orang tak apa, padu lah, suara yang penuh dengan semangat, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita mulakan. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil
باليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Kita ulang sekali lagi tuan-tuan. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar عدد نعم الله وإفضاله. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa thumma alhamdulillah. Baik, terima kasih tuan-tuan. Alhamdulillah kita dah selesai untuk bacaan selawat Nuril Anwar. Dan insya-Allah kita akan teruskan pula dengan bacaan suratul kahfi kita ayat 1 hingga 10 ya. Tuan-puan boleh buka muka surat 293 insya-Allah. Sebentar saya sharekan slide dahulu. Boleh buka Quran muka surat 293 untuk suratul kahfi. Sebentar saya buka dulu. Okey. Baik. Jom kita akan baca bersama-sama insya-Allah. Ayat 1 hingga 10 tuan-tuan dan puan. Adakah anda semua sudah bersedia? Boleh kita mulakan? Apapun jangan lupa untuk kita sentiasa perbaiki, betulkan niat kita tajdid niat kita, betulkan muhasabah kita, kita bersama pada pagi ini insya-Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita lah insya-Allah. Baik, ready tuan-puan? Boleh kita mulakan? Baik. Allahumma salli ala Kita mulakan 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita selesai untuk bacaan suratul kahfi. Dan seterusnya tuan-puan, kita akan sambung pada bacaan semasa kita, iaitu pada surah An-Nisa ayat 23 tuan-puan. Jadi untuk pagi ni kita akan baca satu ayat sahaja. Dan kalau kita lihat ayat ini memang panjang lah, ya, hampir separuh muka surat. Dan insyaAllah kita akan habiskan lah untuk kita sama-sama bedah ayat 23 ini. Jadi seperti biasa kita akan baca terlebih dahulu. Kita akan baca sama-sama, kita dapatkan mood dulu, insyaAllah. Baik, boleh kita teruskan tuan-puan. Saya harap semua sudah bersedia. Yang baru masuk, yang belum share, tolong bantu saya teruskan share, tuan-tuan puan-puan. Baik, dan jangan lupa hashtag kita apa dia? Santai tapi sampai, insyaAllah. Baik, kita mulakan Ready semua? Tarik nafas. 1, 2, mula.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Ya, Alhamdulillah, kita dah selesai tuan-tuan dan puan. Jadi jom kita teruskan untuk sesi bedah membedah seperti biasa. Saya harap tuan-puan dapat fokus pada perbincangan kita, insya-Allah. Jangan lupa untuk sentiasa respon di ruangan chat kita, ruangan komen kita. Okey, baik. Tanpa buang masa lagi, kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat. Baik, pertama sekali kita tengok di awal ni tuan-puan, terdapat huruf ra bersabdu. Ra bersabdu dan ianya berbaris bawah. Maka jelas sekali kita perlu nipiskan ra ini. Kita baca secara tarqiq. Nipis Hurri. Jangan diangkat pangkal lidah kita. Kalau kita angkat, itu yang menyebabkan bunyi tebal. Hurri. Hurri. Okey, bunyi nipis, steady je. Hurrimat. Hurrimat. Boleh? So kita nipiskan kat sini. Kemudian ha pedas pastikan kita sempitkanlah di bahagian tengah kerongkong kita. Kemudian huruf ta yang sukun. Hurrimat alaikum ummahatukum. Untuk ta kita tahan suara dulu, mat, kemudian baru lepaskan nafas. Hurrimat. Hurrimat alaikum. Lai bacaan lin. Kum, mim mati jumpa hamzah, izhar syafawi. Jelaskan makhraj dan sifat mim. Mim bersabdu wajibul gunnah. Dengung sempurna.
dengung sempurna kadar 2 harakat. Ha mak asli. Tukum mim mati berjumpa waw izhar syafawi, jelaskan makhraj dan sifat mim. Wa bana mak asli. Tukum izhar syafawi sekali lagi. Okey, mim mati jumpa dengan waw tuan-tuan dan puan. Wa akha, untuk huruf kha kita tebalkan dia. Waw mak asli. Wa akhawatukum wa. Mim mati lagi berjumpa dengan waw izhar syafawi. Setakat ni banyak izhar syafawi kan. Wa akhawatukum wa am wajibul ghunnah. Kemudian panjangkan 2 harakat mak asli. Wa ammatukum wa khalatukum. Mim mati jumpa waw izhar syafawi sekali lagi. Wa ammatukum wa kha mak asli, dan pastikan kita tebal. Huruf kha adalah huruf isti'la, angkat pangkal lidah. Untuk kita dapatkan tebal pada huruf kha ataupun huruf-huruf yang lainnya, ada 7 semua, kita perlu angkat pangkal lidah. Wa khala la mak asli. Tukum izhar syafawi sekali lagi. Mim mati jumpa waw, jelaskan makhraj dan sifat. Sifat bagi mim. Wa bana mak asli. Tul al-akhi. Kat sini alif lam qamariyah. Cuma waktu kita baca tuan-puan, pastikan kita terus wa bana tul, ta baris depan tu terus matikan huruf lam. Wa banatul akhi wa bana akhi khi kha tebal cuma dia tak setebal baris atas lah. Kha khi akhi wa bana. Untuk kha tebal. Wa bana nama asli. Tul ukhti. Tul alif lam qamariyah. Ukhti wa kha yang sukun perlu dimatikan juga teman. Ukhti. Okey, tebalkan kha. Wa mim bersabdu wajibul ghunnah. Ha ma asli. Tukumulati. Tukumulla. Mim terus masuk ke dalam huruf lam. Kat sini kita sebut alif lam syamsiah ataupun isim mausul lah. Wa ummahatukumul lati arda'nakum. Okey, la mak asli. Ti ni tuan-puan mak asli jumpa dengan hamzah dalam 2 kalimah. Okey, mak asli jumpa hamzah dalam 2 kalimah. So kita kena panjangkan 4 ataupun 5 harakat. Jadi kat sini mak jaiz munfasil. Mak jaiz munfasil. Okey, boleh? Wa ummahatukumul lati ada ra mati tuan-puan. Ra ni dia sukun, jadi dia tak ada status lah, tebal ke nipis. Kita tak tahu sebab dia mati. Jadi nak tahu status dia tebal ataupun nipis, kena tengok sebelum dia. Jadi sebelum dia terdapat huruf yang berbaris atas, maka ra ini perlu dibaca, disebut dengan tebal lah. Dibaca dengan sifat ataupun kita biasa sebut apa, tafkhim tebal. Arda'nakum. Untuk ain yang sukun. Untuk ain yang sukun, pertama ain ni ada sifat tawassut kan. Jadi pastikan kita tidak menahan suara. Arda'nakum. Lanjutkan sikit. Arda'nakum. Itu tawassut. Suara yang tidak terlalu mengalir, tidak terlalu tertahan. Okey. Tawassut itu sendiri membawa makna pertengahan. Okey, ataupun bainiyah, iaitu perantaraan, iaitu di antara tertahan ataupun terlepas. Ia membawa satu maksud yang samalah sebenarnya. Okey.
Baik, untuk huruf dad tebal macam biasa, arda'nakum. Kita matikan mim kat sini, izharu syafawi, jelaskan mim tersebut. Okey, jelaskan mim tersebut. So saya colorkan balik daripada atas ni tuan-puan. Daripada wabana saya baca pelan-pelan. Wabana daripada atas ni, daripada start yang saya belum color tu. وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. Okay, boleh? Seterusnya, wa akhawatukum. Kha tebal, wa dua harakat, kum minar radha'ati wa ummahatu nisaikum. Baik. Kha tebal, wa akhawa, wa ma asli, tukum mim mati berjumpa mim idgham mislain, dengung dua harakat sempurna. Wa akhawatukum minar ra, alif lam syamsiyah, minar ra, ra pastikan tebal kerana ia berbaris atas. Minar ra, pastikan masuk pada sabdu tu betul-betul bunyi dia lah, ya. Jangan buat orang kata apa, sekadarnya sahaja. Okey, kita jelaskan betul-betul. Wa akhawatukum minar radha'a, dha asli, kemudian tebalkan ia. Radha minar radha'ati wa wajibul ghunnah. Ha dua harakat asli, tunisaikum, tunisa panjang 4 ataupun 5 harakat. Kat sini pertemuan dalam satu kalimah tuan-puan, jadi hukumnya mad wajib muttasil. Okey, wa ummahatu nisaikum, mim mati berjumpa waw, izharu syafawi. Wa rabaibukumul lati fi hujurikum min. Okay, ada dua dengung ni. Kum min nisaikum. Baik. Wara kita kena tebalkan balik atas. Waraba, ba ni mad wajib muttasil, huruf mad berjumpa dengan hamzah dalam satu kalimah, MWM. Ra tebal. Warabaibukumul lati, mulla terus masuk lam bersabdu, alif lam syamsiah, isim mausul. Mulla lam asli, ti mak asli juga, fi mak asli juga, huju ju pun mak asli, ha pedas jangan lupa, sempitkan tengah kerongkong. Fi hujuri, ra baris bawah nipis, rikum idgham mislain, masukkan mim mati ke dalam mim. Maka dengung yang berlaku sempurnalah, gunnah kamilah, dengung yang kamil. Fi hujurikum min
tu dah dengung dah satu bahagian. Kemudian dengung lagi, nun mati jumpa nun, idgham bi gunnah kamil, IBG. Min nisaikum, min nisa, panjang mat wajib mutasil. Kita tengok kat sini pertemuan alif mat dengan hamzah dalam satu kalimah. Min nisaikumul la, kalau berhenti ikum kan jadilah izhar pada mim, tapi kalau kita sambung ikumul lati, ikumul la, ikumul la. Untuk lam ni tuan-tuan dan puan, kita baca dua harakat lah. Alif lam syamsiah ALS, kemudian kat sini mat asli. Kumulati mat asli Ti pun sama mat asli. Dakhaltum, dakhaltum. Saya baca dululah. Allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Okey. Dakhaltum, matikan lam macam biasa. Kha ni tebal tuan-tuan dan puan. Kha tebal, matikan lam, jangan ada unsur tambahan suara. Dakhal kan, pegang lam tu betul. Dakhaltum, dakhaltum ikhfa syafawi, IKS. Rasa macam dah lama tak jumpa hukum ni kan. Betul tak? Masa macam lama tak jumpa ikhfa syafawi. So ikhfa syafawi ni pertemuan mim dengan ba lah. Mim mati dengan huruf ba. Jadi ikhfa syafawi tak sama macam ikhfa hakiki. Itu yang pertama lah. Jadi untuk membunyikan dia, untuk praktikkan dia, pastikan kita tutup bibir bersahaja. Tutup bibir tanpa ada tekanan. Itu adalah kaedah bacaan bagi ikhfa syafawi. Dakhaltum bihinna fa'il, dakhaltum, tutup bibir tapi tidak dalam keadaan sempurna. Kalau sempurna nanti dia jadi macam macam idgham mislain tuan-tuan dan puan. Okey, jelas dakhaltum bihin nun bersabdu wajibul gunnah, nun mati jumpa lam IBL, idgham bila gunnah. Okey, fa illam, masukkan nun ke dalam lam, idgham sempurna. Masuk semualah, makhraj sifat semua. Okey, zat-zat huruf nun tu semua masuk dalam huruf lam. Sebab tu kita lihat lam tu bersabdu, dan itulah sebab kenapa digelar kamil. Kamil ni maksudnya sempurna. Masuk tu sempurna, tak ada yang tertinggal. Okey, saki baki, dengung ke apa, sifat sebahagian sifat nun ke, dia tak ada yang tercicir, tertinggal. Semua tu dah dimasukkan ke dalam huruf lam. Jadi sebab itu disebut idgham kamil. Okey, idgham bila gunnah kamil. Dan sebagai tambahan, idgham bila gunnah sepastinya dibaca dengan kamil lah, dengan sempurna. Idgham yang berlaku adalah secara sempurna. Fa illam takunu, fa illam takunu, fa illam, mim mati jumpa ta, mim mati jumpa ta, izhar syafawi. Fa illam taku asli, nu asli. Fa illam takunu dakhaltum bihin, kha tebal, matikan lam macam biasa. Mim mati jumpa ba, sekali lagi tuan-puan. Ikhfa syafawi, sembunyikan mim dengan kaedahnya macam mana? Tutup bibir bersahaja. Okey, tutup bibir bersahaja. Fa illam takunu dakhaltum bihin,
nun bersabdu wajibul gunnah. Fala ma asli. Juna nama asli. Ha pedas sempit tengah kerongkong. Junaha alaikum. Lai bacaan lin. Kum mim mati jumpa waw, izhar syafawi. Junaha alaikum. Okey. Kalau kita berhenti pun sama, izharkan juga, jelaskan juga. Junaha alaikum wa halailu abna wa ha pedas. La mat asli jumpa hamzah dalam satu kalimah, mat wajib muttasil. Ilu ab qalqalah sughra. Okey. Wa halailu ab. Layan je, lalu je tuan-puan. Untuk qalqalah sughra, lantunan kecil yang berada di tengah kalimah lah, ataupun dalam keadaan bersambung. Wa halailu abnaikumul. Sekali lagi, pertemuan mad dengan hamzah dalam satu kalimah pun sama, mad wajib muttasil. Kadar dia 4 atau 5 harakat juga tuan-puan. Okey. Wa halailu abnaikumul ladzina min. Ikumul ladzina min. Mulla alif lam syamsiyah. Okey. Wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Okey, zi mat asli, tuan-puan keluarkan sedikit sahaja hujung lidah ya untuk menyebut huruf zal. Okey. Zina min, nun mati jumpa hamzah, izharu syafawi. Izhar halqi. Tadi dah banyak sangat jumpa izhar syafawi kan. Melekat terus. So ini nun mati pula, izhar halqi. Jelaskan makhraj dan sifat nun. Min als. Untuk sad kita kena tebalkan tuan-tuan dan puan, sad yang sukun. Als. Min asla. Min asla. Min asla. La mak asli. Asla bikum. Mim mati jumpa waw, apa dia? Izhar syafawi kan. Asla bikum. Mim mati jumpa waw. So kalau berhenti pun samalah. Kalau tuan-puan berhenti lah kat sini kan. Jadi hukumnya sama. Tetap dibaca dengan jelas pada mim tu. Kemudian wa tajma'u. Nun mati jumpa ta ikhfa haqiqi, IKH. Jadi kat sini martabat yang tertinggi lah tuan-puan. Dengung dia lebih sikit lah kalau ikutkan. Dan ianya senang untuk dibuatkan, untuk dilakukan. Wa anta, apa pun dia punya kata apa, kadar ketebalan tu memang biasa je, ataupun kita kata nipis lah. Bahasa mudahnya dibaca dengan tarqiq, nipis. Wa tajma'u. Wa tajma'u. Jim yang sukun, qalqalah sughra, bainal ukhtaini illa. Tajma'u. Baik, kat sini qalqalah sughra. Wa tajma'u. 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 Mak asli mak asli. Bai bacaan lin. Ya sukun sebelumnya pada atas. Bainal. Nal alif lam qamariyah. Ukhtaini. Ukhtaini. Hamzah pada depan u, muncung bibirlah u kan. Kemudian matikan kha. Kha tebal, angkat pangkal lidah. Untuk dapatkan tebal tu angkat pangkal lidah. Ukhtai. Bacaan lin. Ukhtaini illa. Ni illa.
illa la asli illa ma asli qad salaf qalqalah sughra ma qad salaf, matikan fa macam biasa, qad salaf, tu je, illa ma qad salaf inna Allah kana ghafurar rahima. In wajibul gunnah, kalimah Allah lam pada lafzul jalalah dibaca dengan taghliz, dibaca dengan tebal tuan-tuan dan puan. Kenapa baca tebal? Sebab sebelum dia terdapat baris atas, iaitu pada nun lah. Cuma pesan saya untuk nun hati-hati, kekal dengan sebutan dia lah, jangan diubah. Inna Allah kana, inna Allah. Hati-hati supaya tidak berlaku begini. Yang mana kita tebalkan nun tu awal-awal pengaruh. Innallah nol no innal nol nol. Tu kena hati-hati tuan-puan. Dia sikit je, dia tak adalah ketara sangat. Nak kata tuan-puan, kalau kata nak silap sampai tahap begini, contoh innallah, mungkin tak. Mungkinlah tak berlaku begitu sebab kita tahu je nun tu ni nipis kan. Cuma mungkin orang kata apa, halus, kita tak perasan. Innallah, pelan je bunyi tu. Okay, so kena pastikan selesaikan dulu satu persatu huruf. Inna Allah kana ka masli kana gha tebal, huruf gha yang tebal fu masli nipis je, ghafur ra. Ni dua-dua tebal tuan-puan. Ra first, yang pertama tu tanwin kan, kemudian selepas dia tu ra baris atas. Jadi kat sini ada hukum lah, tanwin jumpa ra, idgham bila gunnah ya. Idgham bila gunnah semestinya dibaca dengan kamil, sempurna. Ghafurar rahima, ghafurar rahima. Hi asli, man tanwin, tanwin baris rahiman. Okay, asal dia lah, tapi bila kita berhenti jadi mad iwad. So iwad ni maksudnya ganti, yang mana kita gantikan bunyi tanwin tadi man jadi ma. Inna Allah kana ghafurar rahima. Baik, boleh tuan-tuan dan puan, dapat ikut? Dapat ikut ke? Setakat ini. Baik, yang sedang menonton ni tuan-puan, jangan keluar lagi tau. Saya ada benda yang nak diceritakan pada tuan-puan. Dan perkara yang saya nak cerita ni adalah ada dua benda sebenarnya saya nak kongsikan pada tuan-puan. Cuma satu perkara ni mungkin kita dah biasa dengar lah. Memang orang kata apa, tak lari lah, tak lekang daripada program-program Izzy Ngaji ni. Tapi yang kedua ni, yang kedua ni ada satu program yang insyaAllah kita buat, dan ini merupakan julung kalinya kita ada kan. Okey, dan ianya orang kata apa, dicetuskan atas faktor kita nak dekat sangat dah dengan Ramadan ni. Jadi kami pun bincang-bincang apa je benda menarik boleh kita buat. Kan? Benda yang menarik, mungkin dia mendatangkan lagi keseronokan kita untuk minat dengan Quran ni. Jadi nanti kan saya nak cerita pada tuan-puan. So jangan keluar lagi. Kalau keluar rugilah. Tak tahulah benda ceritanya kan. Cuma sebahagiannya dah diceritakan semalam. Siapa yang join dalam webinar semalam, Encik Ifan dah maklumkan. Jadi ini saya nak cerita balik lah tuan-puan, secara live. Mungkin semalam waktu dengar tu ngantuk-ngantuk ke tuan-puan kan. Ni pagi ni tengah fresh ni. So dengar baik-baik, saya nak kongsikan pada tuan-puan. Dah ready belum? Siapa yang nak dengar apa yang saya nak cerita ni?
Tuliskan di ruangan komen saya. Boleh? Nak tengok. Kalau tak dengar rugi tuan-puan. Okey. Tak dengar rugi. Baik, stay. Jangan hati tu mesti berbelah bahagi kan. Rasa nak keluar je sekarang ni. Tunggu kejap. Boleh? Tadarus untuk Ramadan. Ada. Laju sikit ustaz, nak letak baris pada pas button. Tak apa Puan Siti. Pelan-pelan. Masuk lumba lari confirm saya paling last. Awal-awal nanti Puan pun akan ke depan juga, insya-Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya rasa kejap saya tutup ni dulu. Baik, semalam tuan-tuan dan puan dah ikuti, mungkin ada yang tak ikut, tak apa, ni sekadar orang tak apa saja je. Orang tak apa sebagai mukadimah sebelum saya masuk ni. Semalam Encik Ifan ada buat satu webinar dan alhamdulillah ramai yang dapat join dan mungkin ada yang tak dapat join, tak mengapalah. Tak mengapa. So, kalau kita lihat pada tajuk tu sendiri, ada apa dengan Fatihah? Betul tak? Jadi Encik Ifan dah kongsikan kepada tuan-tuan dan puan apa yang perlu kita fahami dengan intipati surah Al-Fatihah ni. Betul tak? Dan bahasa yang diguna pakai pun sangat mudah difahami, diterima, kan? Sekurang-kurangnya adalah satu sudut pandang yang lain berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Bukan hanya kita duk baca sahaja dalam solat misalnya, ataupun kita jadikan sebagai ruqyah, okey, sebagai jampi kalau kita sakit, kan? Al-Fatihah ni antara jampi juga tuan-puan, kan? Power hebatnya surah Al-Fatihah ini. Jadi ianya tidak terhenti setakat itu sahaja. So untuk akan datang ni pada bulan Mac ni kita akan tambah lagi dengan satu seminar. Jadi bila sebut seminar ni tuan-puan, ianya adalah program yang berbayar lah, dia ada yuran. Tapi apa pun tuan-puan pun pasti tahu bahawa kami di Izin Ngaji ni walaupun meletakkan yuran tapi yurannya insya-Allah lah mampu milik. Betul ke tuan-puan? Betul ke mampu milik? Mampu milik kan? InsyaAllah. So, apa yang kita bawakan untuk kali ini tuan-tuan dan puan? Sebentar saya bukakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kenapa gambar kecil Ustaz? Sebab lagi ada lagi sebelah dia. Okey. So tuan-puan tengok betul-betul, lintangkan telefon tu. Siapa yang pakai telefon mungkin saiznya kecil sikit tu, lintangkan, tengok betul-betul. Baik, so untuk sebelum ni kita ada satu seminar yang mana namanya Seminar Fatihah Pro. Tuan-puan ingat siapa yang pernah join sebelum-sebelum ni? Jadi sekarang ni kita dah tukar nama, kemudian kita dah adjust sikit modul kita bagi fresh sikit dia punya design tu. So kita tukar nama iaitu Improve My Fatihah. Improve My Fatihah. Jadi tuan-tuan dan puan, untuk Improve My Fatihah ni sebentar saya kongsikan pada tuan-puan. Tak apa, saya baca je dulu. Mana dia? Sekejap Okey. So dalam Improve My Fatihah ni tuan-tuan, saya akan bersama anda. Kalau tuan-puan tengok tarikh tu 12 Mac 2022. Program ni bulan 3 tuan-puan, tapi kita war-warkan. Kita war-warkan terlebih dahulu, awal lah, sebab kita nak dapatkan pendaftaran. Dan insya-Allah dalam seminar ni tuan-tuan, apa yang saya akan kongsikan ialah berkaitan dengan tentang kesalahan-kesalahan yang biasa berlaku dalam bacaan suratul Fatihah kita. Okey, semestinya lah, kan? Bila kita baca Fatihah ni, kerana ianya adalah satu bacaan rukun yang mana perlu dititik beratkan. Kata Nabi dalam hadis, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda apa dia? La salata liman yaqra bi Fatihatil kitab. Tiada salat ataupun tidak sah salat jika tidak dibaca dengan tidak dimulakan solat kita ni dengan Al-Fatihah. Jadi jelas kat sini, andai kata berlaku kesalahan-kesalahan, maka boleh membuatkan solat kita ni terjejas, dan boleh berlaku sehingganya tidak sah. Cuma nak pergi sampai tidak sah tu, perlulah faham apa je kesalahan yang boleh
membuatkan sehingga solat terbatal, tidak sah dan sebagainya. Semuanya perlu dengan ilmu kefahaman. Setuju tak? Kalau dengar gitu-gitu je, mungkin kita pun tak pasti. Jadi dalam tu nanti saya akan share kepada tuan-puan tentang kesalahan yang biasa berlaku. Dan kalau kesalahan tu berlaku sekalipun, ianya duduk dalam kesalahan yang bagaimana? Boleh menyebabkan terbatal solat ke, kan? Ataupun ianya boleh je. Maksudnya kalau jadi pun tak mengapa. Alright, so dalam tu nanti saya akan berkongsi kepada tuan-puan. Kemudian saya akan ceritakan sedikit syarat asas sempurna surah Fatihah. Adalah beberapa senarai yang merupakan syarat asas. Okey, syarat asas. Dan insyaAllah itu yang kita bawakan dalam Improve My Fatihah kali ini. Alright, so ini IMF, singkatan dia IMF. Ianya bertarikh, kalau tuan-puan tengok tu, nampak 12 Mac tuan-puan. 12 Mac 2022. Jangan risau kalau tuan-puan tertanya-tanya yuran ke apa semua, sat lagi saya cerita sekali. Alright, ni saya all out terus ni. Okey. Kalau yang menonton ni dapat semua daftar, lagi good. Alright. Baik, ini yang pertama. Ini yang saya sebut tadi. Tuan-puan kalau biasa ikut Easy Ngaji, memang tahulah program ni memang kita dah pernah buat dah sebelum ni. Alright, cuma yang kali ini tuan-puan, kita adakan satu, orang kata apa, anjakan paradigma. Cewah. Tak adalah. Kita adakan tambahan slot. Ini kira add-on Ini add-on. Maknanya, sebelum saya cerita ni tuan-puan, ini adalah program yang utama dia. Yang ni, saya cerita ni adalah program utama dia. Saya ulang ini program utama. Dan program ini ataupun seminar ini adalah satu jumlah bayarannya, yurannya. Okey, jelas kemudian kita ada satu lagi program. Ini yang saya maksudkan add-on ni tadi, tambahan. Jadi tuan-puan boleh pilih sama ada nak join yang ini sahaja ataupun tambah dengan add-on tu sekali. Kenapa saya cerita ni? Sebab saya nak bagi tahu bahawa yang add-on ni tadi dia tak boleh ambil itu je. Kalau nak ambil yang add-on tu, kena lalui ni juga. Itu syarat yang kita letakkan lah. Faham tak ni? Boleh faham So apa dia yang add-on tu? InsyaAllah tuan-tuan perempuan, kali ni saya cubalah. Saya pun tak adalah mahir mana. Saya akan bersama anda pada minggu depannya pula, iaitu 19 Mac 2022. Minggu untuk Improve My Fatihah ni 12 hari bulan. Minggu depannya tu pula, sekali lagi kita akan bertemu dengan satu webinar. Alright, satu webinar. Namanya apa? Indahkan suaramu dengan tarannum. Biasa kita dengar orang baca tak? Dengar apa hal bunyi elok teratur susunnya. Kan? Kita dengar tu. Jadi tuan-puan, inilah yang dinamakan air lagu. Air lagu bacaan. Jadi sebenarnya orang yang baca dengan berlagu ni macam mana boleh jadi gitu? Okey, macam mana boleh jadi begitu? So jawapannya ialah dengan belajarlah. Dia ada kunci-kunci dia sebenarnya. Beza dia tahu tak tahu je. Minat tak minat, itu je tuan-puan. Jadi kalau tuan-puan tanya, Ustaz, kalau orang yang suara tak sedap boleh ke? Boleh belajar, tak ada masalah. Cuma saya berterus terang je lah tuan-puan. Bila sebut tentang benda yang berkait dengan suara ni, memang melibatkan dengan orang tak apa, dengan seni suara lah. Maknanya bakat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya untuk program ni memang kita open sahaja. Okey. Tetapi kena ada minat lah. Kena ada minat. Bab tarannum ni dia kena ada minat. Dan satu lagi tuan-puan, bila sebut tarannum, tuan-puan mungkin terdetik dalam kepala, alamak, susahnya Ustaz. Biasa dengar dalam TV susah. Baik. Jadi perkara yang saya nak bagi tahu tuan-puan, tarannum ni dia ada dua nah. Ni ilmu ni tuan-puan, boleh catat ni. Tarannum ni dia ada dua. First disebut sebagai tarannum mujawwad. Tarannum mujawwad ni maksudnya tarannum yang biasa kita dengar dalam musabaqah, dalam pertandingan. Itu namanya mujawwad. Kita baca secara tahqiq lah biasanya, pelan-pelan. Contoh saya bagi contoh sikit je.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Itu contoh untuk mujawwad. Saya bacalah satu ayat tadi basmalah tak nampak sangat kan. Contoh saya baca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ini contoh Tarannum mujawwad. Jadi yang dalam webinar ni tuan-puan, saya bukan ajar yang untuk tuan-puan pergi pertandingan. Bukan untuk ajar pergi pertandingan. Ini adalah program ni saya nak share kepada anda tentang Tarannum yang kedua yang disebut Tarannum Murattal. Tarannum Murattal inilah yang kita biasa dengar dalam bacaan imam-imam di Masjid Surau ataupun Imam Mekah kan. Kalau tuan-puan pengalaman pergi Masjidil Haram dan sebagainya, tuan-puan dengar imam baca tu rasa meruntun jiwa tu, betul tak? Jadi itu semuanya dengan ilmu lah, dan tak lain tak bukan bakat yang Allah berikan pada si pembaca. Tapi tak ada masalah nak belajar. Jadi Tarannum Murattal ni saya akan kongsikan pada anda semua nanti pada tarikh ni 19 Mac insya-Allah. Dan Tarannum Murattal macam mana? Tarannum Murattal ni macam bacaan yang imam-imam baca tuan-puan. Saya bagi contoh lah Nak contoh ke? Ke tak nak? Okey, satu lagi Murattal. Nak contoh tak? Tarannum Murattal. Macam mana Murattal? Nak dengar? Ke tak payah? Kalau dah tahu tak apalah kot nah. Kalau mujawwad tadi saya bagi contoh sebab tuan-puan mungkin jarang dengar. Tapi kalau Murattal ni biasa je. Boleh? Baik. Sebentar saya buka dululah. Sekejap nah. Okey, ni surah yang kita baca tadi. Kalau Tarannum Murattal ni dia agak laju lah. Dia agak laju. Tapi boleh je nak baca Murattal tapi perlahan. So bayangkan kita berada, cuba pejam mata, bayangkan kita berada di masjid sekarang ni. Kan? Berada di masjid. Contoh, imam angkat takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ilal akhir ayah. Sampailah Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Okey, kemudian masuk surah. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu shay'a atakhudhunahu buhtanan wa isman mubina wa kayfa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan ghalidha wa la tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Allahu Akbar. Ini contoh bacaan Murattal. Murattal ni dia agak senang kalau nak dibandingkan dengan mujawwad, tuan-tuan. Boleh nampak contoh beza dia. Saya pun tak pandai sangat sebenarnya. Saya hanya kongsikan benda yang saya reti je lah. Kan? Kongsikan sikit-sikit je.
Tadi saya baca tu dengan Tarannum Ras dah, Murattal Ras. Okey. Jadi sedikit tambahan, untuk Murattal ni pun sama juga. Dia terpecah kepada lagu-lagu lah. Dia adalah lagu Ras dia, ada lagu Sikah, ada lagu Bayati, lagu Kurdi dan sebagainya, kan? Jadi insya-Allah untuk kali ini, sesi kali ini tuan-puan, kita akan belajar first Tarannum Murattal. Dan kita bukan hanya fokus pada praktikal sahaja. Okey, untuk mukadimah pada webinar ini nanti saya akan kongsikan pada tuan-tuan puan apa dia. Okey, dengar saya sebut, saya akan share kepada anda semua pengenalan ilmu Tarannum terlebih dahulu. Kita kena berkenalan lah dulu apa itu Tarannum, kan? InsyaAllah saya akan sediakan slide lah. Saya akan sediakan slide. Kemudian ilmu Tarannum dari perspektif hukum. Hukum bertarannum ni macam mana sebenarnya? Okey. Kemudian saya akan sharekan juga senarai maqamat. Okey, senarai maqamat. Maqamat ni maksudnya senarai lagu lah. Boleh ke Ustaz kalau elemen-elemen R&B tu nak masuk dalam ni? Boleh ke elemen dangdut ke contoh kan? Nak guna untuk ngaji Quran? Jadi insyaAllah kita akan bincangkan, kita akan kupas dalam tu nanti. Dan terakhir sekali, alright, akhir sekali insyaAllah kita akan ada praktikal Murattal dan lagu yang saya cadang untuk bawa kali ini tuan-puan, iaitu lagu Nahawan lah. Lagu Nahawan sebab lagu Nahawan ni tak tahulah. Selalunya orang Malaysia suka lagu Nahawan ni. Kan lagu Nahawan. Tahu lagu Nahawan? Lagu ni banyak. Kalau ikutkan basic dia ada 7 lah. Okey, basicnya ada 7. So lagu Nahawan ni insya-Allah nak kena demo ke? Tak payah kot lah. Tak apa, saya demo sikit lah. Sikit je kita bagi surah Al-Kafirun contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ini contoh Tarannum Murattal Nahawan. Jadi nanti tuan-puan, tuan-puan sekarang mungkin tertanya-tanya lah, macam mana nak buat tu Ustaz, macam mana nak dapat. Semua ini adalah dengan rumus. Dia ada rumus dia. Rumus tu kita kena hafal dan kita apply pada bacaan. Faham tak? Kita apply pada bacaan. Dia kena ada rumus dia. Macam tuan-puan, kalau ada lagu yang tuan-puan hafal, tuan-puan mesti nak kena tahu melodi dia kan. Contoh kalau kita nyanyi lagu ABC, A, B, C, D, E, F, G, kan? H, I, J, K, L, M, N. Contoh kita ambil satu perkataan. Okey, saya baca ni. Seminar Improve My Fatihah bersama Ustaz Abdul Hadi. Nampak tak? Saya ambil lagu ABC tadi, saya apply pada ni, wording ni, perkataan-perkataan ni. Seminar Improve. Faham tak? Jadi konsep belajar lagu ni itulah dia sebenarnya. Kena hafal rumus tu dulu, kemudian letak dalam pada pembacaan kita. Cuma saya kena ingatkan pada tuan-puan, ianya tak boleh terpisah lah dengan elemen-elemen tajwid. Dia tak boleh terpisah, dia mesti seiring. Dia mesti sekali. Dia tak boleh lebih tang lagu sahaja, tajwid terabai. Okey? Kalau tidak nanti boleh kita terjerumus kepada dosa lah sebenarnya. Okey, kita melebihkan benda yang tak sepatutnya. Okey. Jadi kita kena faham, melagukan Quran ni adalah dengan tujuan untuk mendatangkan lagi rasa cinta kita, rasa semangat kita, keseronokan kita, pendengaran kita dengan Al-Quran ini. Okey. Baik, wallahu taala alam. Okey. Wallahu taala alam, saya rasa itu sahaja. Tapi tuan-tuan, saya sebut sekali lagi, program ni dia tak berasing Yang indahkan suaramu ni dia add on daripada seminar My Fatihah. Jadi ada 2 package. Tuan-puan boleh daftar dengan dua-dua ni sekali, ataupun tuan-puan hanya ambil Improve My Fatihah sahaja. Ustaz, kalau nak ambil indahkan suaramu sahaja boleh ke? Jawapan mudah, tak boleh. Jawapan mudah tak boleh. Sebab kita nak biar fokus dulu tentang kesalahan-kesalahan ni. Okey.
Sebab dalam webinar Indahkan Suaramu ni pun kita akan apply pada surah Fatihah lah. Gitu. Boleh? Mungkin tuan-puan dah pernah join sebelum ni kan? Tapi tak apalah, siapa nak join lagi. InsyaAllah nah. Baik. Okey. Buat mereka yang mengambil package gold sebelum ni, Amito gold gold sahaja, tidak pada bronze, tidak pada silver, hanya gold. Untuk gold jangan risau, semua ini milik anda, sewa. Okey, yang gold maknanya tak payah daftar lah yang gold dah automatik dah akan dimasukkan. Tunggu dapat link, tekan link je, tinggal nak masuk je tuan-tuan. Yang gold untuk yang gold sahaja. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan info yang saya berikan ni sampai pada tuan-puan. Dan akhir sekali saya cerita tentang harga yuran lah. Risau tuan-puan Ini kalau 2 program ni mahal tuan-puan. Mahal. Saya tunjuklah dulu harga dia. Kalau tuan-puan rasa mahal, tak apalah, nak buat macam mana tak. Cik sedih ayat Sekejap. Mana ke dia Okey, ni dia tuan-puan. Apa pun saya khabar siap-siap, harga dia tak lebih 100 pun. Jadi tuan-puan, cuba tengok tu belah kanan sekali tu. Saya beritahu mudah macam ni je. Yang ada add-on tadi, tu, IMF Plus. Yang tak ada add-on, yang tak ada Indahkan Suaramu tu, duduknya dalam basic. So, kalau yang ambil basic, harga dia RM40. Kalau yang ambil plus tadi, add-on tadi, harga je RM70. RM70 lah yuran dia yuran dia RM70. Tapi harga ni valid sampai 20 hari bulan je. Sekarang ni kita buka untuk early bird daripada 18 hari bulan hari ni sampailah 20 nanti. 3 hari je. 18, 19, 20. Dapatlah harga yang 40 dengan 70 ni. Tapi selepas daripada tarikh ni, tuan-puan akan balik bayar dengan harga normal lah. Yang basic tu RM50, yang plus RM80. Dia jadi up RM10 lah. Itu aja. Jadi tuan-puan nak ambil yang mana ni? Kalau yang gold tak payah fikir yang gold dengar aje lah. Ada yang nak join ni? IMF Plus. Siapa yang nak join IMF Plus? Tulis saya. Ada. RM70 tuan-puan. Okey lah kot nah. Tapi 70 ni dalam tempoh 3 hari ni tau. Lepas daripada 20 hari bulan ni tak ada dah lah. Jadi 80 pula. So nak mudah, saat lagi habis sharing tajuk ni, pergi buat daftar. Kita letakkan link saat lagi. Itu tuan-puan tekan je. Tak? Boleh? RM70 tuan-puan. Lepas lepas tu nak bayar wifi Unify pun lagi mahal tak? 89 package paling murah. Yang ni RM70 lah kot. Dapat 2 seminar. Sebenarnya bukan 2 lagi tuan-puan. Tuan-puan tengok senarai-senarai ni. Kalau tuan-puan perlukan penjelasan lanjut, tuan-puan boleh hubungi tim kami. Cuma saya nak tuan-puan baca je dulu list-list. Apa yang tuan-puan dapat kalau bayar RM70 ni. Akses seminar Fatihah. Rakaman pun ada. Rakaman sepastinya ada lah tuan-puan untuk seminar kita mesti ada rakaman punya. Kemudian yang ketiga, kita akan bagi e-workbook. E-workbook ni bentuk PDF. Tuan-puan boleh print. Kemudian kita akan bagi webinar ada apa dengan surah Fatihah. Yang nombor 4 ni tuan-puan, ada sesi lanjutan bersama Encik Ifan. Sebab tu dia tulis part tu. Sambungan yang semalam. Ada yang tu juga. Kemudian ada rakaman. Okey, rakaman. So yang semalam punya rakaman pun dapat juga. Dan seterusnya akses webinar Indahkan Suaramu. Itu untuk package IMF Plus lah. Tuan-puan boleh baca, boleh faham ni carta ni, senang je. Kemudian rakaman webinar Indahkan Suaramu. Kemudian akhir sekali kita akan hadiahkan pada tuan-puan video rakaman bacaan suratul Fatihah. Dan insyaAllah dalam rakaman ni nanti saya sekarang ni dalam usaha untuk sediakan 5 bacaan surah Fatihah dengan lagu yang berbeza. So nanti tuan-puan boleh lah dengar-dengar kan. Kalau rasa jemu dengar saya punya bacaan tu, buka YouTube pula. Okey. Cuma dalam rakaman ni bacaan, insyaAllah bacaan saya saja surah Fatihah. Dan saya akan memperdengarkan kepada tuan-puan dengan 5 lagu
bacaan murattal insya-Allah. Itu sahaja. Tapi yang dapat ni untuk IMF Plus lah. Itu sahaja. Boleh? Nak ambil kedua-duanya berapa Ustaz? Tu RM70 dalam tempoh 3 hari ni. Webinar ni untuk sekali yang taranum ke? Ya, ya. Okey, dengar baik-baik Cuba tengok yang bucu kanan tu. IMF Basic. Yang basic ni tak ada yang indahkan suaramu dengan taranum tu, tak ada. Yang ada yang plus tu. IMF Plus. Cuba tengok senarai tu, tengok pada nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nampak nombor 8 tu, dia ada tick right kat plus. 3 daripada bawah tuan-puan. Cuba tengok 3 daripada bawah tu, nampak tak? Access webinar tu. Perasan tak ada tanda right hijau tu? Tu. Siapa yang ambil basic, yang pangkah lah, nampak dia tak ada lah, tak dapat lah access tu. Dan dia punya harga yuran tu agak murah lah berbanding untuk IMF Plus. Itu sahaja. Tuan Tashamani nak ambil kedua-dua berapa? Harga 70. Ya, macam ni tuan-puan. Saya sebut gini siapa yang nak dua-dua tadi, tuan-puan daftar yang IMF Plus. Dapat dua-dua. Dapat Improve My Fatihah dan sekali dengan Indahkan Suaramu dengan Tarannum. Kalau tuan-puan daftar basic ni tadi, basic sahaja, so dapat yang Improve My Fatihah je lah. Seminar yang saya kata tadi, yang ni. Mana dia? Muka saya pun hilang. Sekejap, sorry. Yang ni tuan-puan. Siapa yang nak add on yang ni sekali, ambil yang IMF Plus. IMF Plus. Itu je. Semua praktik ke? Tak semua. Tak semualah. Kalau 150 orang yang join, jenuh bila nak settle 150 orang baca. Tak. Kita bagi praktikal, tentu nanti tuan-puan buatlah apply. Cuba buat latih-latih. Dia tak adalah hardcore sangat tuan-puan. Bak taranum ni, kalau ikutkan nak taranum ni pun kena talaki juga sebenarnya. Talaki bukannya level talaki cek bacaan Quran dah. Itu dah level lain. Kiranya talaki untuk fokus lagu je. Ada juga macam tu. Maknanya untuk bacaan hukum hakam semua tu dah orang tak apa, dah kemas lah itu kalau orang yang pure betul dalam bidang ni. Saya pun tak pernah lagi talaki taranum ni, tak. Kan baca gitu je lah. Nama pun add on kan. Okay. So kesimpulan dia tuan-tuan dan puan, siapa yang nak dua seminar tu, Improve My Fatihah dengan yang Tarannum tadi, terus daftar IMF Plus tu. Tekan link, kemudian bagi tahulah, maklumkan nak yang mana. Sebutlah yang RM70 tu. Dan RM70 ni untuk 3 hari sahaja. Yang lebih, orang tak apa, tak lebih daripada tarikh 20 tu, kalau tuan-puan lambat lah kan, lambat daftarnya, RM80 lah. Tambah RM10 kan. Itu sahaja. Boleh. Ini santai tuan-puan. Ingat, kita bukan nak belajar nak masuk musabaqah nah. Buat seronok kita je. Kita nak dapatkan air lagu tu. Okay, macam saya sebut tadi, dalam seminar, dalam webinar nanti saya akan share pada tuan-puan untuk satu maqamat je lah, iaitu maqam nahawan. Okay, maqam nahawan. So saya akan cuba bimbing anda macam mana kita nak susun air lagu nahawan ni. Dia ada rumus dia. Okay, kena hafal rumus, kena tahu dia punya sifir dia tu. Dia ada sifir-sifir dia. InsyaAllah. Mudah-mudahan apa yang kami cuba adakan ini dapat membantu tuan-tuan perempuan untuk mungkin rasa lebih bersemangat, rasa seronok, rasa dekat dengan Quran tu. Bukanlah kita nak fokuskan benda ni saja tuan-tuan dia semua sekalilah, merangkumi semua. Jangan salah faham pula kan. Itu sahaja. Okey, baik. So itu saja tuan-puan, tak ada apa dah. Jumpa anda dalam seminar ini nanti, insya-Allah. Dan doakan moga kita sampailah pada tarikh ini dan dipermudahkan urusan, kita semua sehat-sehat. Hendaknya, insya-Allah. Moga-moga kita semua sehat hendaknya.
tak pernah belajar Taranum. InsyaAllah kali ni kita buat keajaiban tuan-tuan. Nak masuk Ramadan ni. Nak masuk Ramadan, kita bagi ada sikit. Ramadan kali ni mungkin boleh baca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Aywa. Boleh baca lagu sikit kan. Kalau sebelum ni mungkin bunyinya special aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lepas ni dah ikut ni Kang, dah faham susunan lagu tu, mana naik, mana datar, mana turun. InsyaAllah akan membawa satu sinar pada tuan-puan. InsyaAllah. Barakallahu fikum. Terima kasih sudi mendengar tuan-puan. Itu sahajalah. Nanti awak iklankan lagi. So janganlah jemu dengar ya. Terus daftar. Habis ni Kang, tuan-puan dapat dah link tu kan. Nanti tekan link tu, tuan-puan daftar, masuk dan dapatkanlah harga early bird tu. Tak rugi. Alright. Bila tak ada Taranum lawak betul. Sebenarnya tadi tu ada je lagu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tu sebenarnya lagu Ras tuan-tuan. Cuma bila susunan dia tak berapa kemas, tak tahu mana naik turun, sebab tu bunyi je datar je. Dan kita pun anggap, oh tak ada lagu, saya baca tak ada lagu Ustaz. Sebenarnya tak. Setiap orang yang baca Quran, dia ada lagu dia sebenarnya. Cuma lagu tu tak disusun dengan baik. Okey? Contoh macam lagu, kalau saya sebut macam ni, tuan-puan tahu tak lagu apa? Bila larut malam, bila larut malam. Tapi boleh agak kan? Bila saya sebut lirik tu, tuan-puan boleh agak kan? Oh, ni macam na 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 na. Sepatutnya. Tapi bila tak faham seni tu, susunan air lagu tu, itu yang bila larut malam. Contoh. Nak saya bagi contoh, tak adalah bagi contoh bacaan, saya bagi contoh lagu. Okey. Wallahu a'lam. Okey. Tu sajalah kot jumpa anda dalam seminar Improve My Fatihah dan Indahkan Suaramu. Gelak pun Siti Sonok tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, tuan-tuan, dah pukul 10 ni. Jom kita baca. Kita berbalik kepada kita punya bacaan Okey. Nanti tolong sebarkanlah war-warkan, bagi tahulah kawan-kawan lain. Mana geng-geng ngaji kat surau, kat mana-mana pondok ke, kat mana-mana tuan-puan, ajak khabar demo. Jom kita bernahwan khabar. Kalau dia orang tanya nahwan tu apa, buka YouTube lah tunjuk kan. Google ke, nak explain pun tak tahu kan. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita baca dulu tuan-puan. Disebabkan kita punya Indahkan Suaramu tu bacaan nahwan, so untuk penutup kali ni saya bawakan macam mana gambaran bagi lagu nahwan ni. Jom follow saya pelan-pelan tuan-puan. Boleh ready? Kita bawa ni Muratal Nahwan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم وعمة belakang ni 1, 2 mula وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan dan puan. Jadi itulah tadi teaser untuk bacaan nahwan. Tapi sebelum ni pun dah biasa dah saya bawa lagu ni sebenarnya. Kan siapa yang dah biasa follow dari awal tu tahu dah lah. Orang apa passion cara bacaan saya kan. Cuma kadang-kadang saya tukar lah. Macam tadi saya bawa jaharkah kan awal-awal tadi. So itu saja, insyaAllah pendaftaran boleh dilakukan selesai saja sharing tajwid ni. Jadi link tuan-puan dapat nanti insyaAllah kita letakkan sekali lagi link di ruangan komen. Tuan-puan tekan saja link tersebut insyaAllah. Jadi terima kasih diucapkan buat semua. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi ini insyaAllah dengan doa tilawah, dan kita terus tutup dengan bacaan tasbih kafarah wa suratul asr. Ada link. Link mana Ustaz? Oh tak ada. Boleh tengok di deskripsi. Deskripsi ada. Nanti tengok balik kita punya live ni, tekan. Saya ada sediakan banyak link. Boleh? Tak pun saya letak je Okey ni. Dapat tak? Cuba tengok di ruangan komen. Saya ada letak. Nanti tekan link tu. Ada dua link. Satu dia pergi kepada website. Tuan-puan boleh baca dulu apa yang kita maksudnya program kita ni, apa dia punya pengisian dia. Ataupun tuan-puan nak daftar terus, malas nak tengok-tengok dah, atau tak nak tengok website tu, terus daftar je. Tekan link WhatsApp tu. Okey. Hubungi tim kami insya-Allah. Baik. Jom kita tangguhkan dulu. Terima kasih semua. Kita baca doa tilawah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Ustaz baca ni taranum apa? Ni lah nahwan. Okey, Puan Nisa Hanibi. Okey. Ni lah nahwan. So nanti lagu ni lah yang kita akan belajar dalam ada apa dengan ada apa dengan pula. Indahkan suaramu. Takkan ada apa dengan suaramu kan? Tak kena tajuk tu. Itu saja. Jom bismillahirrahmanirrahim. Tadah tangan semua. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujah kami ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Dah dapat dah link. Saya ada bagi link tadi Pak Radiah tak sabar lah tu. Nanti tekan terus link. Boleh gitu? Baik. InsyaAllah. Ni program first tuan-puan. Awak pun risau juga ni. Apa nak cerita pada tuan-puan nanti.
Tapi tak apalah, doakan First time buat, tak pernah buat lagi. Wallahu alam. Terima kasih tuan-puan sekali lagi di atas kehadiran semua. Yang baik itu semua daripada Allah SWT, dan anda ada kekurangan, moga-moga Allah ampuni, dan sepastinya kekurangan itu daripada diri saya sendiri. Kalau ada apa-apa yang kurang tepat berdasarkan apa yang saya kongsikan sebentar tadi pada tuan-puan, boleh PM saya lah boleh tegur, bagi tahu. Kok ustaz ni salah ni. Contohlah kalau ada, bagi tahu je, insya-Allah. Kita kena sentiasa berlapang dada kan. Dan moga-moga Allah ampuni dosa kita semua. Salam Jumaat buat semua. Jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran, jaga kita. Say thanks to Allah. Ucapkan terima kasih kepada Allah SWT. Dan mudah-mudahan diberi keizinan untuk kita bersama-sama lagi dalam dalam majlis ilmu ini, insya-Allah. Untuk pendaftaran, terus tekan link. Okey, terus tekan link. Yang join Amito kena bayar ke? Yang join Amito, kalau yang ambil package gold je, tak payah bayar. Yang ambil package gold. Okey, Puan Saleha ni join Amito yang mana? Kalau Puan ambil yang package gold, kena bayar. Yang Amito gold Amito gold tak perlu bayar. Kalau Amito silver, Amito apa satu lagi, bronze, kena bayar lah. Dua ni. Yang gold je tak bayar. Sebab tu kita ajak masuk gold dulu. Nanti kan benda-benda macam ni tak payah fikir dah. Dia auto masuk je. Masuk sampailah hujung tahun kita ni. Selagi mana ada program, selagi itu tuan-puan akan berada. So itu kelebihan untuk yang gold lah. Okey. Baik, Allah alam, tak apa. Nanti boleh rujuk ting kami apa-apa pun. InsyaAllah, mudah-mudahan selamat semuanya. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah. Wassuratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Okey, itu sahaja tuan-tuan puan. Jumpa anda esok, tak ada apa-apa Kita jumpa hari Isnin nanti. Mudah-mudahan tiada arah lah. Okey, tiada arah yang melintang. Dan selamat berhujung minggu buat semua. Siapa-siapa yang nak berjalan dan sebagainya balik kampung, hati-hati. Moga sampai ke destinasi anda. Salam hujung minggu. Saya Ustaz Abdul Hadi. Jumpa anda di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita layan dulu mukmin sejati. Orang mukmin yang sejati, jika terbuat dosa, hatinya luka punah, sedih dan derita, jiwanya parah tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia boleh melupakannya, kerana paruh
dosa tak boleh dilupakannya, teringat sahaja jiwanya tersiksa. Teringat saja hatinya derita, payah sekali dia mahu melupakannya. Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka. Begitulah hati seorang mukmin, sentiasa sahaja